Dan lagi seram, bukan setakat dia belai rambut sambil tersenyum pandang Wawa tau, tapi dia mengilai. Sebab mungkin masa tu dia tahu yang Wawa ni boleh nampak dia, boleh tahu kehadiran dia dekat situ. Sebab Wawa ni kan dia punya hijab tu terbuka. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So, sebelum Pika mulakan dengan kisah yang akan Pika ceritakan selepas ni, Pika nak minta doa supaya semua daripada kita, rakyat Malaysia, supaya mendoakan kita tolonglah semampu mungkin kepada mangsa-mangsa yang terlibat dalam banjir tahun ni. Memang banjir tahun ni memang lain macam sikit. Sesekali kita akan teringat balik zaman-zaman banjir tahun 2014 dulu, ingat tak? Yang mana masa tu rumah hanyut kan, ramai orang terkesan lah. Dan sekarang pun seriously Pika cakap, bila setiap kali kalau Pika tengok news yang tunjuk mangsa-mangsa tu kan, dengan rumah dia orang hanyut, kereta tak ada, memang benda tu sangat-sangat menyentuh hati lah. Tapi apa pun Pika bangga sangat jadi rakyat Malaysia, sebab walaupun kita tak kenal, tapi orang kita memang sangat suka menderma. Macam tu. Jadi kita boleh tengoklah kan, ramai orang daripada NGO, daripada individu pun ada. Mereka akan tolong setakat yang boleh, tolong mangsa-mangsa banjir apa semua tu kan. So apa pun Pika doakan semoga Allah melindungi kita semua, lindung semua rakyat Malaysia, lindung Malaysia daripada sebarang bencana, dan juga semoga memberi ketabahan kepada mangsa-mangsa banjir, insyaAllah. Amin, amin. So, tadi agak emosional sikit. So, sekarang kita akan teruskan dengan cerita kali ini, di mana kisah ni sebenarnya dikongsikan oleh Wawa Elisha, yang mana ceritanya berlaku semasa beliau berada di Kem PLKN. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. PLKN. Okey, PLKN ni sebenarnya membawa maksud program latihan khidmat negara, yang mana tak silap dia mula diperkenalkan sekitar tahun 2003 oleh Perdana Menteri kita pada masa tu, iaitu Datuk Seri Najib. So, kebiasaannya kalau orang yang sertai PLKN ni ialah budak yang baru lepas daripada habis sekolah menengah, maksudnya lepas SPM, adalah beberapa orang ni akan terpilih daripada seluruh Malaysia untuk mengikuti kem latihan ni. Kononnya pada masa tu kerajaan kita ni buat macam tu supaya dapat memupuk ataupun meningkatkan semangat patriotik. Macam tu lah, lebih kurang untuk sayang negara ke, macam tu kan. So, seriously Pika cakap, bila kerajaan kita umumkan yang mereka akan buat program macam tu, Pika ni adalah antara salah seorang yang mana Pika buat solat hajat supaya Pika tak terpilih untuk pergi PLKN. Sebab Pika tak pernah involve dalam camping ke kan. Jadi Pika memang tak suka, dan Alhamdulillah Pika tak terpilih. Jadi untuk cerita kali ni pun Pika akan ceritakan kisah yang berlaku dekat Kem PLKN oleh saudari Wawa Elisha yang dia kongsikan dekat Pika. Untuk pengetahuan korang, Wawa Elisha ni dia katakan yang dia sebenarnya merupakan antara salah seorang yang terbuka hijab. Jadi memang dia boleh nampak benda yang kita tak nampak dengan mata kasar tu. Dan kejadian ni sebenarnya berlaku semasa beliau berada dekat dalam Kem PLKN di Kem Keluang, Johor, semasa hari yang kedua. Kisah seram pertama yang berlaku dekat Wawa ni ialah semasa hari kedua beliau berada dekat kem tu, yang mana pada masa tu dia baru siap, dalam petang tu dia basuh baju tau. Lepas dia basuh baju, dia pergilah dekat belakang dom dia tu kan, untuk sidai baju. Jadi dia kata masa dia dah siap basuh baju semua tu, masa dia nak sidai kain apa tu, masa tu lebih kurang waktu maghrib.
Waktu maghrib ni kan kita tahu waktu di mana makhluk halus ni memang tengah aktif. Korang bayangkan camp tu dikelilingi oleh pokok kelapa sawit. Jadi dekat belakang dom dia tu pun keadaan tu memang agak creepy. Sebab dah lah malap ataupun suram kan, sebab suasana dia yang dah nak masuk waktu maghrib. Dan lagi satu, keadaan pula dikelilingi oleh pokok kelapa sawit. Jadi keadaan tu lagilah orang kata lagi gelap. Masa Wawa ni tengah duk syok sidai baju kan dekat ampayan tu, tiba-tiba dia dapat dengar suara orang menyanyi. Jadi dia tengoklah siapa pula yang menyanyi kan dekat-dekat dengan waktu nak maghrib tu. Dia tengok kiri kanan apa semua tapi tak ada orang pun. So dia pun teruskanlah lagi untuk sidai kain. Dan pada masa itulah, selepas dia dengar orang menyanyi, sekali dia dapat dengar suara orang ketawa pula. Masa tu barulah dia mula rasa tak sedap hati. Sebab rasanya macam bukan manusia. Jadi pada masa itulah dia tergerak hati untuk toleh, untuk pandang ke arah pokok kelapa sawit yang berdekatan tu kan. Masa itulah dia sangat terkejut sebab dia nampak dekat atas pokok kelapa sawit tu ada sesuatu yang sedang bertenggek. Dan benda tu pandang tepat dekat si Wawa ni. Walaupun Wawa kata yang dia ni sebenarnya rabun, tapi dia memang yakin yang susuk badan yang dia nampak dekat atas pokok tu adalah Pontianak. Dan seakan-akan benda tu tengah tengok dia sambil tersenyum tau. Betul lah kan, walaupun rabun tapi still boleh nampak benda tu. Orang kata walaupun dalam nampak kabur-kabur gitu, tapi kita boleh nampaklah seakan susuk tubuh manusia bertenggek dekat atas pokok kelapa sawit. Kalau manusia betul, mustahil lah dia nak duduk dekat atas pokok kelapa sawit, betul tak? Tapi benda ni dia macam bertenggek, seakan-akan terapung macam tu, duduk atas pokok kelapa sawit. Dan lagi satu, benda tu dia tengah main rambut tau. Dia main rambut dia belai rambut dia sambil dia tengok dekat Wawa ni sambil tersenyum. Dan lagi seram, bukan setakat dia belai rambut sambil tersenyum pandang Wawa tau, tapi dia mengilai. Sebab mungkin masa tu dia tahu yang Wawa ni boleh nampak dia, boleh tahu kehadiran dia dekat situ. Sebab Wawa ni kan dia punya hijab tu terbuka. Masa tu Wawa bagi tahu yang memang dia tak cakap banyak, dia tak duduk kat situ. Apa yang dia buat ialah dia tinggalkan je kain dia yang dia nak jemur tu dan terus dia masuk ke dalam dom. Tapi mungkin juga disebabkan dia ni terbuka hijab, jadi dia memang orang kata macam dah terbiasa tengok benda-benda macam tu. Jadi bila dia masuk dalam dom, kawan-kawan dia semua ni tak perasan pun yang muka dia macam ada perubahan, macam ketakutan ke, tak ada. Tapi benda tu elok jugalah kan, sebab korang bayangkan kalau dekat dalam dom budak perempuan ni, kalau bila nampak kawan dalam keadaan ketakutan ataupun pucat kan, bila tanya, contohlah kawan ni bagi tahu dia nampak hantu dekat atas pokok, mau taknya satu dom tu histeria. Tapi Wawa kata dia diamkan sahaja dan dia cuma buat-buat tak tahu je. Dia tak bagi tahu sesiapa pun je dekat dalam dom tu yang dia nampak makhluk tu bertenggek dekat atas pokok dekat kawasan dom dia orang tu. Okey, sebelum Pika teruskan dengan kisah kedua Wawa ni, Pika harap korang semua dah pun tekan butang subscribe dan support Pika Storyteller Channel. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dekat channel yang lagi satu, iaitu channel Automology. Okey, so sekarang kita berbalik semula kepada kisah kedua yang berlaku dekat Wawa di Camp PLKN. Kisah yang kedua ni, kata Wawa, berlaku pada waktu malam semasa Wawa ni tengah duty waktu malam. Kebiasaannya untuk duty ni, korang kena faham yang biasanya mereka akan bertugas mengikut company. Maksudnya macam dekat camp Wawa ni dia ada Alpha, Bravo, Charlie dan juga Delta. Maksudnya macam A, B, C, D. Kan? Jadi pelatih dia orang ni pun bukanlah daripada kalangan orang yang sama. Maksudnya mereka akan selalu tukar-tukar shift tu lah. Wawa juga kongsikan tu adalah duty pertama Wawa. Dan dia ni ditugaskan untuk membuat rondaan di dom wanita ataupun dom wirawati. Adalah bersama dengan beberapa kawan dia kan. Dan dia ni ditugaskan untuk membuat rondaan sekitar jam 2 pagi. Sebab katanya yang shift pukul 12 tu orang lain punya. Jadi shift Wawa ni untuk membuat rondaan adalah pada pukul 2 pagi. Tengah malam tau jadi kes ni.
Jadi Wawa dan kawan dia ni pun pergilah meronda daripada dom ke dom. Bermulalah daripada dom yang pertama sampailah yang terakhir kan. Dan mereka ni akan masuklah dekat dalam setiap dom wanita ni. Lepas tu mereka akan cek daripada satu katil ke satu katil yang lain. So iyalah kan, diorang takut ada satu yang missing ke, hilang kan, tiba-tiba tak ada ke budak tu. Dan mereka juga dibekalkan dengan walkie-talkie supaya semasa mereka meronda, mereka juga dapatlah bagi tahu ataupun buat laporan daripada masa ke semasa. Lepas tu mereka pun membuatlah rondaan daripada satu bilik ataupun satu dom ke satu dom yang lain, iaitu bermula daripada dom Alpha A sampailah ke dom terakhir iaitu dom Delta. Okey, masa dia dekat kawasan dom Charlie ataupun yang C tu kan, dia boleh nampak yang bilik rehat dekat dom Delta ni terang benderang. Maksudnya dia boleh nampak yang seperti orang tak tutup lampu, boleh nampak kipas berpusing dan kedengaran seperti orang sedang bercakap-cakap tau. Sambil orang tu main pingpong. Jadi Wawa ni dia pun bagi tahulah dekat bagi dua orang kawan dia yang ikut meronda pada malam tu. Dia katalah ni memang sah ada wirawati yang belum lagi tidur. Jadi mereka bertiga ni pun masuklah ke dalam dom Delta. Dan bila diorang tengok dekat katil, memang sah ada salah satu katil tu tak ada pelatih. Maksudnya salah seorang daripada budak perempuan dekat dalam tu tak ada tau. Jadi dekat situ mereka bertiga ni pun syak yang budak perempuan ni tadilah yang pergi buka lampu dekat bilik rehat tu. Budak perempuan ni lah yang tak tidur, yang tengah duk main pingpong apa semua tu kan. Tapi bila once diorang pergi dekat bilik rehat yang diorang nampak cerah tadi tu kan, bila mereka sampai, bilik tu jadi gelap tau. Gelap gelita dan memang sunyi sangat keadaan pada masa tu. Jadi dia pun cubalah untuk buka pintu bilik rehat tu, tapi malangnya pintu bilik tu terkunci daripada dalam. Wawa ni pun dia masih lagi syak yang mungkin orang tu tengah bersembunyi dekat dalam. Maksudnya mungkin orang yang tengah main pingpong tu tadi dekat dalam bilik tu tahu yang ada orang buat rondaan. Jadi dia pun tutup lampu. Itulah tanggapan Wawa. Tapi kawan dia lagi dua orang ni dah mula rasa tak sedap hati tau. Tapi Wawa ni dia masih lagi duduk dekat situ. Lepas tu dia bagi tahulah dekat orang dekat dalam tu supaya cepat-cepat keluar. Sebab kalau tak mereka akan laporkan orang tu dekat jurulatih, ataupun akan laporkan kepada pihak atasan lah macam tu. Masa tu lah kawan dia pun cakap lah kan, jomlah kita belah daripada tempat ni sebab rasa tak sedap hati kan. So bila mereka bertiga ni toleh balik, maksudnya mereka nak belah aja daripada tempat tu. Masa itulah mereka ni dapat dengar bunyi seakan orang ketawa macam mengejek. Maksudnya macam mengejek yang tiga orang yang tengah buat rondaan ni. Dan bila Wawa tengok dekat di sebalik celah-celah tingkap tu, dia nampak ada seseorang tengah mengintai dia. Wawa ni pun dah nampak ada orang macam mengintai daripada dalam kan. Jadi dia pun pergilah patah balik, dia pergi ketuk pintu lagi sekali, tapi tak ada respon pun. So lepas tu apa yang mereka buat ialah mereka pergi dekat jurulatih. Lepas tu dilaporkan apa yang berlaku dekat kawasan bilik rehat tu. Pada masa tu jurulatih ni pun dia macam dah orang kata dah terbiasa. Maksudnya dia macam dah tahu apa yang berlaku. Jadi diarahkan supaya ada dua budak lelaki dan lagi seorang budak perempuan untuk pergi juga ke tempat tu kan, untuk tengok apa sebenarnya berlaku dekat situ, siapa yang ada dekat dalam bilik rehat tu kan. Dan memang betul, daripada jauh mereka semua ni nampak yang bilik tu terang. Tetapi bila mereka hampir je nak sampai dekat bilik rehat yang tadi tu, bilik tu jadi gelap je tau. Lepas tu jurulatih ni pun bacalah apa yang patut dekat depan pintu tu. Dan bila dia buka pintu, pintu pun terbuka. Memang pelik lah kan, pintu tu boleh terbuka, betul tak? Sebab tadi kan Wawa ni cuba buka pintu tu tapi seakan-akan terkunci daripada dalam. Jadi bila mereka masuk je dekat dalam bilik tu, tak ada apa pun dekat dalam tu, tak ada orang pun, memang kosong. Sebab mereka tengoklah kan dekat sekeliling semua tu memang kosong, tak ada orang pun. Jadi selepas tu jurulatih ni pun arahkan mereka semua ni untuk pergi ke Dewan Makan. Lepas tu rehatlah. Dan keesokannya Wawa ni dia dapat tahu yang rupa-rupanya yang tadi kan ada yang budak yang katil kosong tu kan.
rupa-rupanya budak tu dia tak sihat tau, dia demam. Dan budak tu pada malam tu dia berada di bilik rawatan. Sebab dia demam kan. Jadi dekat situlah Wawa ni pun tertanyalah kan. Wawa dan juga kawan-kawan dia ni macam tertanyalah. Okey, semalam bilik tu ataupun katil tu kosong sebab budak perempuan tu tadi duduk dekat bilik rawatan. Jadi siapa yang duduk main lampu, kipas, main pingpong dengan suara bergelak, ketawa dekat dalam bilik rehat tu? Siapa yang intai Wawa dekat celah-celah tingkap tu? So, adakah korang kat sini ada tak yang pernah pergi camp PLKN? Ataupun mungkin sepanjang korang berada dekat camp PLKN tu, korang pernah mengalami pengalaman seram. Mungkin juga korang boleh kongsikan di komen di bawah. Kalau pengalaman seram, Pika nak tahulah. Kalau pengalaman cinta monyet korang dekat camp PLKN, Pika tak berminat. Okay. So, apa pun itu sahaja video Pika untuk kali ini. Apa pun jangan lupa untuk tekan butang like. Jangan lupa juga untuk komen dan juga share. Dan jangan sesekali lupa untuk tekan butang loceng dekat bawah tu supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. So, itu sahaja video Pika untuk kali ini. Semoga korang semua terhibur dan jumpa korang lagi in my next video. So, see you soon. Bye.